أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Fadil, Ustaz, Imam kita Satu Siran, para ahli jawatan kuasa surau Nurul Salam, Tak Mampulah Indah, para jemaah, tuan-tuan, tuan-tuan haji, kaum muslimin, para alimin, para ustaz, para guru, para pendidik, pemimpin masyarakat, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua dapat kita bersama-sama berada di dalam surau ini pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, dapatnya kita beribadah di sini, dapatnya kita mengadakan kuliah subuh pada pagi ini, semuanya itu adalah cebisan-cebisan amal yang mudah-mudahan dikira oleh Allah untuk kita jadikan bekal, untuk kita bawa bertemu dengannya pada hari akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan terselamat daripada kemurkaan Allah, terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan, sihat semua ya? Alhamdulillah, syukur dapat kita menyambung kembali program kuliah subuh, bahkan kuliah-kuliah yang lain juga setelah beberapa bulan kita direhatkan asbab PKP, asbab wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah SWT angkat dengan segera wabak ini. Allah SWT permudahkan urusan kita semua. Allah mengurniakan kesembuhan pada mereka yang diuji. Allah SWT menjauhkan kita semua daripada wabak tersebut. Mudah-mudahan dapat kita beribadah dengan lebih sempurna pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini dah masuk 12 hari bulan Syaban 1442 Hijriah. Sekejap sahaja masa dah 12. Bila bunyi belas-belas ni maknanya dah nak sampai ke penghujung lah, sebab sebulan tu 29 atau 30. Jadi hari ni dah 12, artinya 2 hari lagi, 3 hari lagi kita sampai kepada pertengahan bulan Syaban yang kita sebut sebagai nisfu Syaban, dan setengah bulan lagi kurang lebihnya kita akan sampai kepada bulan yang dirindui, bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita doa juga mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, kurniakan kesihatan kepada kita untuk kita sampai kepada Ramadan tahun ini. Seperti mana yang dah diumumkan, boleh tarawih, boleh sahur, boleh berbuka, tadarus. Mudah-mudahan dapatlah kita kembali mengimarahkan masjid dan surau, khususnya pada bulan Ramadan yang akan datang, setelah tahun lepas kita diberi, orang kata apa, rehat, beribadah masing-masing di rumah masing-masing. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapat banyak kebaikan insya-Allah. Baik,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali perbincangan daripada kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah, yang mana seperti mana sebelum-sebelum ini bila kita mula kuliah saja saya akan sebut bahawasanya almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan mengingatkan bahawasanya kita semua ini adalah pendakwah, penyampai agama Allah Subhanahu wa taala, bukan diserahkan kepada orang-orang tertentu sahaja, tetapi kita juga semua memainkan peranan untuk membawakan agama Allah Subhanahu wa taala, menampilkan imej Islam itu, menampilkan imej seorang yang beriman. Setiap perlakuan kita itu menggambarkan Islam. Orang yang bukan Islam, dia tak buka Quran baca, dia tak cari kitab-kitab untuk tengok Islam tu macam mana, tapi dia tengok pengamalannya pada orang-orang Islam. Jadi mudah-mudahan kita yang faham ini, ataupun kita semualah sebenarnya dapat membawa Islam dalam kehidupan kita, pada pengamalan kita, begitu juga pada muamalat kita dan lain-lainnya. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas tu betul-betul lepas lah tuan-tuan, bulan 11 hari tu lama jugalah, kita melihat apa yang disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan berkenaan dengan kepentingan untuk seorang pendakwah itu memelihara hati. Hati kita ni kena jaga tuan-tuan, bukan sahaja perlakuan tetapi juga hati kita. Sebab apa? Daripada hati itulah kata Nabi SAW yang akan memandu pergerakan tubuh badan kita. Kalau kita baca contohnya apa yang dihuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang menjaga 7 anggota. Walaupun menjaga 7 anggota fizikal ini tuan-tuan adalah satu perbuatan luar yang kita mungkin boleh fikir untuk buat, tetapi asal datangnya perbuatan itu adalah daripada hati, enjin diri kita. Jadi kalau kita tak jaga hati, barangkali boleh mendatangkan perkara yang buruk pada perbuatan-perbuatan kita. Jadi penting untuk seseorang pendakwah itu memelihara hati. 2 cara yang disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan. Yang pertama, untuk memelihara hati, untuk bersihkan hati, servis hati kita tuan-tuan, tak lari daripada kita ini sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita dah tengok hari itu. Sebab itu Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Banyak kali kita sebut peringatan ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz, jangan kamu tinggalkan perkara ini, membaca perkara ini setiap kali selepas solat. Apakah dia? Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak baca bila tu Ustaz? Baca sebelum salam pun boleh, nak baca selepas salam pun boleh. Dua-dua tempat ulama ada menyebutkan boleh kita nak baca. Apa maksud doa ini? Allahumma a'inni, ya Allah, Tuhan aku, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ya Allah, a'inni ala zikrika, supaya aku ni sentiasa berzikir kepadamu, supaya aku ni sentiasa ingat kepadamu. Kita nak bersihkan hati, kita kena banyak berzikir. Nak berzikir ni kadang-kadang kita lupa. Tak tahulah tuan-tuan lah kot, kadang-kadang lupa. Saya selalu lupa, kadang-kadang je ingat. Nak ingat itu bukan sekadar usaha kita, tetapi juga perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong aku nak zikir kepadamu, ya Allah. Jadikan aku orang yang berzikir, jadikan aku orang yang ingat kepadamu. Wa syukrika, dan supaya aku ini sentiasa bersyukur kepadamu. Kita ni kalau tak diperingatkan tentang nikmat yang kita ada, barangkali kita juga akan lupa apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Kita mudah terlupa. Jadi kita minta agar Allah jadikan kita orang yang sentiasa ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa juga sekecil-kecil nikmat pun kita berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berterima kasih semua benda kita pun tak mampu tuan-tuan. Degupan jantung kita berapa banyak Allah bagi. Kita nak berterima kasih kepada Allah, macam mana cara dia? Jadi kita syukur secara umum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang ketiga, wa husni ibadatik, dan supaya aku memperelokkan ibadah kepadamu. Ibadah kita ni tuan-tuan banyak lompongnya, kadang-kadang kurang sana, kadang-kadang kurang sini. Maka kita minta kepada Allah supaya kita ni dari hari ke hari, masa ke semasa, kita memperelokkan, sering memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut tadi di awal tentang bulan Ramadan, antara perkara yang unik pada bulan Ramadan ini ialah puasa lah, kan? Bulan lain ni tak wajib puasa, bulan Ramadan wajib puasa. Kalau tahun lepas puasa kita macam ini, tahun ini kita perelokkan lagi puasa kita. Mana-mana yang tak berapa cantik pada puasa kita, mana lagi Ustaz nak baiki? Mungkin kita banyak tidur, contohlah puasa yang lepas sebab kat rumah je kan, lagi sedap nak bertidur apa semua. Begitu juga kalau kita ni kurang khusyuk ketika berpuasa, banyak tengok gambar makanan, buka WhatsApp tengok mana nak buka puasa ini kan, contohnya lah. Jadi kita tambah kekhusyukan pada ibadah puasa kita. Begitu juga tarawih kita perbaiki pada tahun yang akan tahun ini, Ramadan yang akan datang, bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Mudah-mudahan tiga perkara yang Nabi SAW ajarkan dalam doa tersebut kita pohonkan kepada Allah dan Allah kurniakan kepada kita. Baik, perkara yang kedua selain daripada zikrullah disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Fathiakan, iaitulah muraqabatullah. Sering merasakan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerhatikan tindak tanduk yang kita lakukan. Yang ini kita baru separuh bahagian ini kita sebutkan. Allah itu maha memerhatikan. Allah tahu setiap apa yang kita perbuat, Allah tahu setiap apa yang kita lakukan. Bahkan niat kita pun Allah SWT maha mengetahui. Apa juga yang kita buat, Allah tahu di sebalik perbuatan itu ada apa. Kalau ada udang sebalik ni, adalah udang tu, dan Allah tahu tentang perkara tersebut. Sebab itu kita kena melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah, dan buat sesuatu yang benar-benar betul kerana Allah SWT. Dalam satu kisah, tak salah saya peperangan Khandaq, di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an ada berhadapan dengan seorang musuh yang cuba untuk membunuh Sayyidina Ali. Lalu Ali berjaya untuk menumpaskan musuh ini, dan ketika mana Ali mengangkat pedang untuk dihayun menewaskan musuh tu, nak membunuh musuh tersebut, apa yang berlaku? Musuh ni sempat ludah ke muka Sayyidina Ali. Sempat ludah ke muka Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa yang Ali buat? Dia turunkan pedang. Tak jadi nak cantas musuh ni. Bila kena ludah tak jadi nak cantas musuh ni. Jadi musuh ni dia provok lah. Bunuhlah aku, kan? Cantaslah aku, cepatlah, kan? Apa kau tunggu lagi? Apasal tak jadi? Tak berani. Ali kata, tak apalah, aku tak jadilah nak bunuh kau. Kenapa? Kan? Tell me why. Cakap orang putih tuan-tuan. Kenapa? Lalu Ali kata, tadi waktu aku sedang berlawan pedang dengan kamu, aku sedang berperang dengan kamu, dan aku berjaya menumpaskan kamu sehingga aku nak tikam kamu kali terakhir, aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sedang berjihad di jalan Allah SWT. Tapi bila aku nak hayun pedang tadi, kamu ludah ke muka aku berasa sangat marah, rasa terhina. Bayangkan tuan-tuan, dia yalah, orang buat kita macam tu kan, kita rasa tercabar, rasa tercabar. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau aku bunuh kau pada waktu itu, nescaya aku buat bukan kerana Allah, tapi sebab kemarahan aku. Dia bertukar niat tu pada waktu tersebut. Jadi daripada aku buat sesuatu kerana nafsu aku, kerana kemarahan aku semata-mata, bukan kerana Allah, baik aku stop, tak jadi nak bunuh kamu. Betul ke macam tu? Islam ajar aku macam tu, buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tu masuk Islam tuan-tuan.
Berbeza sungguh. Dia cakap dia tu ada aura lah. Maknanya bila dia bercakap tu tuan-tuan, ikhlas daripada hati, perbuatan dia tu memang daripada hati. Asbab perbuatan itu pun boleh menjadi sebab hidayah Allah SWT berikan kepada seseorang. Tu nak kata tentang keikhlasan itu sampai ke tahap macam tu. Kalau kita tak stop dah kot, kan, tak sempat nak stop. Sebab ialah barangkali kelemahan pada diri kita. Wallahu taala alam. Baik. Ada beberapa kisah yang lain yang dibawakan oleh almarhum Syekh Dr. Fatiyah Khan berkenaan dengan muraqabatullah ini. Maknanya kita merasakan bahawa setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak rasa perbuatan itu diperhatikan oleh Allah, walaupun sememangnya Allah memerhatikan perbuatan yang kita lakukan. Rasa tak rasa saja tuan-tuan. Bila rasa itu, dia akan menjadikan kita lebih berhati-hati. Dia menjadikan kita lebih jaga perbuatan kita. Bila kita solat contohnya, kita rasa Allah SWT memerhatikan, maka kita akan jaga solat kita betul-betul. Sama macam kita pukul 2 pagi lah tuan-tuan, lalu dekat traffic light, tengok lampu merah, agak-agak nak buat apa masa tu? Tunggu ke jalan, kan? Ada orang dia tunggu, ada orang dia jalan. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan dekat traffic light tu ada kamera, jalan ke tak jalan? Biarlah pukul 2 pagi pun kamera punya pasal tak jalan, kan? Kalau jalan waktu merah memang kena, dia akan snap gambar. Jadi begitulah juga kita tuan-tuan, bila kita merasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan kita, kita tak jadi nak buat segala bentuk keburukan, kemungkaran, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajar oleh Islam kepada kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang ulama tabi'in namanya Tawus Al-Yamani di Mekah, rahimahullah. Tawus Al-Yamani, beliau merupakan seorang tabi'in zaman selepas daripada para sahabat. Apa yang berlaku? Dia ni seorang ulama yang hebat, rupanya handsome, orangnya seorang yang kacak. Lalu ada orang yang dengki kepada dia, ada orang yang nak menjatuhkan reputasi dia sebagai seorang yang warak, seorang yang soleh. Maka dihantar seorang wanita untuk pikat, goda untuk dia berzina. Jangankan kat Malaysia je tak, dekat Mekah pun ada berlaku perkara yang seumpama ini. Jadi datanglah perempuan ni, tak berhenti, pagi petang siang malam duk kacau, duk WhatsApp aja, kata jomlah jumpa, contoh kan. Asyik kacau aja tuan-tuan, pagi petang siang malam. Jadi Tawus Al-Yaman ini seorang yang Allah berikan kekuatan iman. Maka pada satu hari dia kata, okey, kalau kau betul-betul nak berzina dengan aku, mai sini, ikut aku. Jadi perempuan ni happy lah kan, dapat melaksanakan apa yang dia nak laksanakan. Ikut. Jadi Tawus pergi ke mana? Pergi sampai ke Masjidil Haram, pergi dalam Masjidil Haram. Perempuan ni pun ikut, sampai dekat sebelah makam Ibrahim. Makam Ibrahim tuan-tuan tahu kan, Kaabah depan tu ada satu kubah color gold tu kan, yang kecil tu, makam Ibrahim. Kalau pergi ke Mekah ni, kadang-kadang ada setengah jemaah yang mungkin dia betul-betul tak tahu kot tuan-tuan. Kita pun cerita, kata tuan-tuan puan, yang kubah color gold ni depan pintu Kaabah adalah makam Ibrahim. Dia tengok angkat tangan. Ustaz, nak tanya satu soalan boleh Ustaz? Apa dia? Kepala masuk dulu ke kaki masuk dulu? Saya kata, apa dia tu? Ialah makam Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tu dimakamkan, masuk kepala dulu ke kaki dulu? Sebab makam kan biasa panjang begini kalau baring. Kalau tegak macam tu, maknanya mesti masuk tegak. Turun kepala dulu ke kaki dulu? Saya kata bukan itu maksud makam. Makam di sini artinya tempat berdiri, tempat berpijak. Kalau tengok dalam tu nampaklah kesan tapak kaki. Kalau tak clear, pergi muzium. Oh, baru faham. Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim AS ketika membina Kaabah. Nak susun batu yang tinggi-tinggi tu kan, Nabi Ibrahim pijak atas itu. Baik, jadi tu antara ceritalah. Jadi sampai ke makam Ibrahim, maka Tawus Al-Yamani kata kepada wanita tadi, okey, kat sini kita buat. Perempuan tu kat sini. Ya. Depan Kaabah. Ya. Sebelah makam Ibrahim. Ya. Nanti kamu akan nampak. Dekat situ Tawus tangkap dia. Kalau kau bimbang orang nampak kita buat perkara keji tu di sini,
kita menyorok mana-mana pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nampak perbuatan kita. Apakah kamu tidak malu? Insaf tu perempuan tersebut dan dia pun bertaubat. Wallahu taala alam. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kita ini lebih malu bila orang tengok. Kita buat salah, orang tengok, kita segan, kita malu. Kita segan, kita malu. Tapi kita lupa, walaupun kita bersembunyi, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha memerhatikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah SWT nampak, Allah catat. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, Allah nampak dan Allah catat. Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Tak boleh kita nak sembunyi, tak boleh kita nak sorok. Jadi itu yang perlu ada pada diri setiap orang daripada kita dalam kita menyampaikan agama Allah SWT, dalam kita membawa agama Allah SWT pada diri kita. Kita perlulah merasakan muraqabatullah ini, bahawasanya Allah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri kita. Baik. Dalam kisah yang lain, tuan-tuan dirahmati Allah, seorang lelaki ahli maksiat, dia berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Banyak sebenarnya kisah Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah. Jadi seorang lelaki ni dia jumpa dengan Ibrahim Adham. Dia pun berkata, wahai Abu Ishaq, gelaran kepada Ibrahim bin Adham tadi, wahai Abu Ishaq, aku ni banyak menzalimi diri aku ni banyak dosa, aku ni banyak buat maksiat, sampai dah rasa macam tak boleh berhenti lah. Apa bentuk dosa yang aku nak buat, aku buat aja. Aku tak boleh nak stop, tak boleh nak berhenti, break tak makan, terus saja. Maka terangkan kepada aku sesuatu yang akan memberi keinsafan kepada aku dan akan menyelamatkan hati aku. Tengok tuan-tuan, walaupun ahli pendosa, tapi dia pun tahu bahawasanya dia perlu selamat di hari akhirat. Bimbang kalau ada dalam kalangan kita yang confident selamat dekat hari akhirat. Banyak mana pun ibadah kita, tuan-tuan, belum tentu kita dapat meraih redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Aku pun tak selamat kalau bukan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maknanya Allah memberi rahmat siapa sahaja yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki ni pun tahu bahawasanya dia perlu selamat di hari akhirat. Maka dia tanya kepada Ibrahim bin Adham, bagi tahu kepada aku sesuatu yang menginsafkan, yang akan menyelamatkan diri dan hati aku. Baik. Apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau menjawab, jika kamu boleh menerima dan melakukan 5 perkara yang aku akan bagi tahu kepada kamu, nescaya apa dosa pun yang kau buat tak akan memudaratkan diri kau. Ya betul. Kalau kamu boleh buat 5 benda ni, apa-apa dosa pun tak akan memudaratkan diri kamu di hari akhirat. Okey, cerita. Kan orang sekarang kata, cuba bagi tahu. Jadi Ibrahim bin Adham pun bagi tahu 5 perkara ni. Yang pertama, Ibrahim kata, kalau kamu nak berderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu makan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah bagi jangan makan. Kamu carilah rezeki selain daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu makan yang itu, kamu boleh buat maksiat, boleh buat dosa. Kamu nak buat apa silakan, no problem. Orang tu pun jawab, mana ada rezeki yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, kalau kamu makan rezeki daripada Allah, adakah masih kamu sanggup untuk melakukan maksiat kepada Allah? Tak. Jadi kalau kamu tak sanggup, maka jangan buat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrahim bin Adham kata, kalau kamu nak buat derhaka kepada Allah, kamu jangan buat dekat mana-mana bumi yang milik Allah SWT. Kamu cari tempat yang bukan milik Allah SWT, tempat yang selain daripada ciptaan Allah SWT, kamu buatlah kat sana. Apa-apa dosa kamu nak buat, kamu buatlah, silakan, no problem. Mana ada bumi yang bukan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Habis itu, kalau kamu kamu duduk di atas bumi yang diciptakan oleh Allah, milik Allah, kamu buat dosa di sini, patut ke macam tu? Oh, tak patut. Yang ketiga, Ibrahim bin Adham kata, kalau kamu nak derhaka kepada Allah, kalau kamu
Kalau kamu mahu menderhaka kepada Allah sedangkan kamu makan rezeki Allah dan tinggal di buminya, maka carilah, maknanya kalau kamu sanggup buat yang dua tadi tu, maka carilah tempat yang Allah tak nampak kamu lakukan kemungkaran tersebut. Cari tempat yang Allah tak nampak. Kalau kamu dah boleh buat tadi, tak makan rezeki daripada rezeki Allah, bumi yang bukan milik Allah SWT, carilah pula tempat yang Allah tak nampak. Dia kata mana ada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak. Mana-mana aku pergi pun pasti Allah SWT akan nampak. Habis tu, kalau kamu tak boleh mengelak daripada makan rezeki Allah, kamu tak boleh mengelak daripada duduk di atas bumi Allah, kamu tak boleh mengelak daripada pandangan Allah, adakah kamu patut melakukan kemaksiatan kepada Allah? Tak patut, dia kata. Habis tu yang keempat apa? Dia nak cari cara lah supaya dia boleh buat dosa. Ibrahim bin Adham pun kata, kalau kamu nak buat dosa juga, nanti waktu malaikat maut nak cabut nyawa kamu cakap dekat dia, nanti dulu, aku nak taubat dulu, lepas tu kamu cabutlah nyawa aku. Kalau kamu boleh buat macam tu kat malaikat maut, buatlah dosa, no problem, buat dosa. Kan? Mana boleh nak tahan-tahan malaikat maut. Bila tiba masanya, dia akan cabut nyawa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak lewat satu saat, tak terawal satu saat. Tercepat pula mati dia ni, tak ada. Ataupun lambat, lambat sampai jam ke, tak ada tuan-tuan. Malaikat maut on time. Waktu itu Allah tentukan nyawa dicabut, mati seseorang tu, maka tidak dilewatkan, tidak dicepatkan. Sebab itu kita ni sebagai orang Islam tuan-tuan, orang yang beriman, bila berlaku kematian, kita kena redha. Kita kena terima waktu itu adalah waktu dia meninggal dunia. Apa sebab sekalipun kita takkan mampu untuk ubah waktu kematian seseorang. Contoh kadang-kadang perkataan-perkataan yang tak sepatutnya disebut oleh orang-orang yang beriman. Kalau tak lalu dia tadi kat situ, elok aja kan, dia lalu kat situ lah jadi mati. Contoh gitulah. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Kalau dia tak lalu pun waktu itu tetap dia mati, maka dia akan mati. Kisah Nabi Sulaiman AS dengan seorang laki-laki kan. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman tengah bercakap dengan orang ramai, seorang laki-laki ada dalam tu. Kemudian Nabi Sulaiman nampak daripada jauh ada malaikat maut. Tiba-tiba lelaki ni resah gelisah sebab dia nampak, Allah bagi dia nampak malaikat maut tu dalam satu rupa yang menakutkan. Lalu dia pun jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia pun kata dengan Nabi Sulaiman, aku rasa ya Rasulullah, ada seseorang sedang memerhatikan aku. Aku risau dia buat benda tak baik kepada aku. Boleh tak kamu hantar aku ke satu tempat yang jauh? Maka diarahkan tentera-tenteranya untuk bawa orang ni pergi ke tempat yang jauh. Kemudian Nabi Sulaiman pun jumpa dengan malaikat maut tadi. Kamu cari siapa wahai malaikat Israel? Aku ni sebenarnya tengah pelik, kata malaikat maut. Aku pelik. Allah takdirkan si Fulan yang jumpa dengan kamu tadi tu mati dalam, yalah kalau kita ni kejap lagi lah aku kena cabut nyawa dia, tapi tengok dia masih kat sini. Sedangkan ikut data yang aku dapat tu, kan, data yang dapat tu, waktu kematian dan tempat kematian tu, waktunya dah tak lama, tapi tempat kematian tu jauh. Di satu tempat yang jauh. Macam mana agaknya dia nak sampai ke sana kan? Tiket flight pun tak beli lagi. Contoh gitulah kalau nak kata tuan-tuan. Macam mana dia nak sampai ke sana? Rupanya Allah SWT tentukan pada hari tersebut dia boleh nampak aku dan dia ketakutan, dia jumpa kamu dan kamu arahkan tentera-tentera kamu untuk hantar dia ke sana. Ni kejap lagi aku nak kena pergi ke sana untuk cabut nyawa dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, kat mana pun kita, maut itu tetap akan datang, tidak lewat dan tidak awal. Sebab itu Ibrahim bin Adham kata kepada laki-laki ni, kalau kamu boleh buat yang keempat ni, waktu malaikat maut hidup penuh kemaksiatan, dosa, malaikat maut datang, okey kejap, bagi aku peluang bertaubat sungguh-sungguh, lepas tu kamu cabutlah nyawa aku. Mana boleh tahan malaikat maut, kata laki-laki ni. Maka Ibrahim bin Adham kata, kalau kamu tak boleh mengelak daripada makan rezeki daripada kurniaan Allah, kalau kamu tak boleh pergi ke tempat yang selain daripada bumi Allah, kalau kamu tak boleh elak daripada pandangan Allah, dan kamu tak boleh menghalang malaikat maut ketika dia nak cabut nyawa kamu, macam mana kamu boleh sanggup
untuk buat maksiat kepada Allah SWT. Oh, tak patut, aku patut tak sanggup untuk melakukan kemaksiatan. Okeylah, tu baru 4. Mana tahu yang kelima ni aku boleh buat, so bolehlah buat maksiat. Okey, Ibrahim, bagi tahu kepada aku apakah yang kelima. Maka Ibrahim bin Adham pun kata kepada dia, okey, bila tiba hari kiamat, setelah kamu dihisab, ternyata dosa kamu akan lebih banyak daripada amal soleh kamu, sebab kamu hidup penuh dengan kemaksiatan. Jadi bila tiba turn kamu, malaikat Zabaniyah nak bawa kamu pergi ke neraka, kamu cakap dekat dia, aku tak nak ikut, aku nak pergi syurga. Kamu cakap macam tu. Dia pun, yalah, orang ni orang yang belajar agama juga, cuma buat dosa, tuan-tuan. Dia kata, mana boleh cakap macam tu kat malaikat hari kiamat, kena seret ke neraka ada. Mana boleh tahan, kata tak mau pergi, nak masuk syurga suka hati aja kan. Maka Ibrahim bin Adham pun kata, kalau macam tu, maknanya dia sebut balik yang kelima-lima tadilah, kamu tak boleh makan rezeki selain daripada rezeki Allah, kamu tak boleh cari tempat selain daripada bumi Allah, kamu tak boleh sembunyi daripada pandangan Allah, kamu tak boleh tahan kerja malaikat maut, kamu tak boleh pula untuk mengelak daripada ke neraka bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua ni kamu tak boleh buat, macam mana kamu boleh sanggup untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka laki-laki tu pun kata, wahai Ibrahim, tadi kamu kata 5 kan, 5 pun cukuplah, jangan bagi benda yang lain, sebab aku yakin kalau kamu sebut yang lain pun aku takkan mampu untuk lakukan. Maka sekarang juga aku bertaubat, aku akan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia menjadi salah seorang pengikut Ibrahim bin Adham sampai ke hujung usia dia. Subhanallah. Nampak tuan-tuan, 5 tadi menjadikan dia tak sanggup untuk melakukan kemaksiatan, dosa, kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Semua benda apa yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT. Diri kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat dosa dengan tangan ini juga adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kaki kita gunakan untuk melangkah pergi ke tempat maksiat, kaki itu jugalah yang Allah bagi kepada kita. Mata, jika kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang mendatangkan dosa, mata itu juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan begitulah yang lain-lain. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dekat mana ruang untuk kita buat dosa dengan sesuatu yang bukan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tak ada. Maka hidup kita ini yang sementara, yang sekejap, yang tak lama kan. Kata para ulama, seumpama burung yang hinggap di pepohonan. Di pepohonan, betul? Pepohonan ke pohonan? Bolehlah mana-mana tuan-tuan. Minta maaf kalau ada cikgu bahasa Melayu kan. Burung yang hinggap di pohon. Burung hinggap di pohon. Dia duduk lama ke tak? Sekejap je tuan-tuan. Kejap lagi dia pergilah. Tahu-tahu kita balik daripada office ke, balik daripada kedai ke, tengok ada tompok putih atas kereta. Sekejap je. Burung tu tak lama. Begitulah kita di atas dunia, sekejap sahaja, sebentar sahaja. Tiba masanya nanti Allah SWT memerintahkan malaikat untuk cabut nyawa kita. Maka kita akan berada di tempat menunggu, di alam yang ketiga, menanti hari penghisaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada sifat muraqabatullah ini tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita sematkan di dalam jiwa kita agar kita dapat menjaga setiap apa yang kita lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan bila mana kita berusaha untuk jaga, dengan izin Allah kita mampu untuk jaga, akan ada orang yang terlihat kebaikan yang kita lakukan, Islam yang kita bawa pada diri kita, dan menjadi sebab Allah kurniakan hidayah kepada dia. Mudah-mudahan dapat kita jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Ada satu tajuk lagi selepas daripada ni menyebut tentang berjihad melawan hawa nafsu. Yang pertama, untuk kita jaga hati, kata Syekh Dr. Fathiyakan, ialah zikrullah. Yang kedua ialah muraqabatullah. Yang ketiga pula ialah berjihad melawan hawa nafsu. Yang ni pun macam panjang je tuan-tuan, jadi saya ingat kita simpan untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah SWT kepada pertemuan yang akan datang dan dapat kita berbicara berkenaan dengannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat kita fahami dan kita amalkan bersama-sama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa minallah
Allah, wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma ja'al awwala yaumina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, kau jadikanlah permulaan hari kami pada hari ini permulaan yang baik dengan amal-amal saleh. Kau isilah hari kami dengan kejayaan-kejayaan dan kebaikan. Ya Allah, kau akhirilah hari kami kelak dengan kecemerlangan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.